إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ الصمد البلمباني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Babus Saminu fi zammil jahi wariyai. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan kecelaan kasih akan kemegahan dan menyatakan kecelaan riya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal jaha mahbubun fil qalbi wa la yasmahu bitarkihi illa siddiqun wa lizalika qila akhiru ma yakhruju min ra'si siddiqi hubbur riyasa. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya kemerahan itu dikasihi di dalam hati dan tiada mudah meninggalkan akan dia itu, melainkan orang yang sampai ia kepada martabat siddiqin, yang arifin. Dan dari kerana demikian itulah dikata orang yang akhir sekali keluar daripada kepala orang yang sampai kepada martabat siddiqin itu, iaitu kasih akan jadi penghulu orang. Ini kita masuk tajuk baru juga, Al-Babus Saminu, bab yang ke-8. Bejam celik tuan-tuan, kita dah masuk bab ke yang ke-8. Mungkin makan masa berapa puluh tahun dah tu. Saya ingat lebih 10 tahun dah. Jadi nak ulang balik bagi peringat kat kita, kitab yang kita baca ni Sayyidus Salikin, yang dikarang oleh Syekh Al-Samad Al-Balimbani. Terjemahan daripada Lubab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu karangan Imam Ghazali. Diringkaskan namanya Lubab Ihya. Syekh Al-Samad Palembang terjemah Lubab Ihya tu kepada 4 juzuk. Juzuk yang pertama, tuan-tuan sekalian, membicarakan persoalan akidah dan ibadah. Juzuk yang kedua membicarakan tentang perkara-perkara tentang adat, makan minum, pakai patut, rumah tangga, cari rezeki. Itu buku yang kedua. 1 dan 2 ni dia dalam satu buku. Dia panggil Al-Babul Awal, bab yang awal, dan juga bab yang kedua. Buku 3 kita ni, buku yang ketiga dan keempat, sambungan daripada yang 1 dan 2 tu. Yang ketiga membicarakan bab muhlikat, bab hati yang merosakkan hati, yang sedang kita bicara ni. Yang keempat akan datang membicarakan munjiat,
Menjiat ni sifat-sifat yang bahasa mahmudah. Bahasa mahmudah. Kita ni bab muhlikat, yang membinasakan, disebut sebagai sifat-sifat bahasa mazmumah. Jadi kita masuk bab yang ke-8. Ingat balik bab yang pertama dulu menceritakan keajaiban hati, ajaibul qalbi, tentang kehebatan hati, ajaib peliknya hati ni. Masuk bab yang kedua, Imam Ghazali membicarakan tentang riyadatun nafs. Macam mana kita nak riyadah, nak didik, nak tarbiyah hati kita ni bagi jadi elok. Masuk yang ketiga, bab yang ketiga itu ni membicarakan, dia panggil kasrul syahwataini, iaitu membicarakan, memecahkan dua syahwat. Pertama syahwat batin, yang di perut. Yang kedua syahwat kemaluan. Ini banyak membicarakan bab makan. Masuk bab yang ketiga tentang afatul lisan, bicara panjang bab kejahatan lidah, mengumpat, ngadu domba, fitnah dan sebagainya. Dan bab yang kelima bicara tentang ghadab, yakni marah, wal hiqdu, yakni suka berseteru, bermusuh-musuhan, dan wal hasad, tentang hasad dengki. Ini panggil orang Melayu. Hasad dengki. Kemudian masuk bab yang ke-6, kita dah bicara bab zimmil dunya, kecelaan dunia. Betapa celanya hubud dunia, betapa hebatnya iaitu sifat zuhud yang banyak kita bicara sebelum ni. Dan yang terbaru ni kita bicara bab hubbul mal, tentang makna kata cinta kepada harta benda, dan juga bakhil. Itu dah 7. Jadi kita nak masuk bab yang ke-8 pula. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Babus Saminu, bab yang ke-8. Bab yang ke-8 fi zimil jah, pada membicarakan kecelaan jah. Jah ni hubbul jah, kasih kepada kemegahan, suka jadi masyhur, biar orang kenal dia, biar orang puji dia. Tak kira lah kita siapa. Jadi ulama biar orang puji, orang cium tangan kita, orang gelak kita tuan guru, orang gelak kita ustaz. Itu tujuan mencari jah, mencari kemuliaan, nuntut ilmu kerana nak jadi mana orang terkenal di muka bumi Allah Ta'ala ni. Niat ni duduk dalam hati, hanya Tuhan yang tahu. Niat macam ni tercela, dicela oleh syarak. Wariya, nak membicarakan tentang makna kata kejahatan riya. Riya ni apa? Di segi tentang lurahnya, riya ni asal perkataan ra'a, melihat, memperlihatkan amal kepada orang. Itu makna pada lurah. Makna pada ulama tasawuf, riya ni tuan-tuan, mengerjakan amal bukan kerana Allah. Apa saja matlamat kita bukan buat amal ibadat, bukan kerana Allah, itu nama riya. Orang puji ke, nak hafal dunia ke, nak apa saja selain daripada Allah, itu namanya riya. Riya ni lawannya ikhlas. Kenapa kita bicara bab riya? Supaya kita kosongkan hati kita daripada riya, baru ikhlas boleh masuk. Selagi dada kita penuh dengan riya, ikhlas tak boleh masuk. Ikhlas menghalang riya, riya menghalang ikhlas masuk. Jadi sebab itu kita buang dulu riya, bersihkan hati kita dari riya, barulah insya-Allah kita boleh wujud ikhlas tu dalam hati sanubari kita. Itu mana bermula bab yang ke-8 pada menyatakan kecelaan kasih akan kemegahan. Jah, suka nak jadi orang Mekah. Tuan-tuan kita ni kadang-kadang semua orang dia nak dia cintakan harta benda. Dia nakkan duit ringgit. Dia buat kerja satu, dia nak duit, nak pangkat, kedudukan. Tapi semua orang tak dapat duit pun tak apa, asalkan dapat kemegahan.
biar orang puji dia, dia suka, supaya makna jadi masyhur, orang kenal dia merata dunia. Hati itu teringin orang puja dan angkat kita. Kalau kita tak ada cita-cita tu, tapi orang nak puji kita, nak buat macam mana? Itu tak salah kita. Ramai tok-tok guru, dia tak pernah ada kempen diri dia, tapi orang puji dia, orang puja dia, orang sanjung dia, itu tak apa. Yang salah ni hati kita tu nak orang puji kita. Yang ni yang tak boleh. Tak boleh. Ini namakan apa? Manajab dan juga riak. Jadi kita nak bicara bab ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam. I'lam ni artinya ketahui olehmu. Siapa olehmu ni? Orang yang salih, orang nak mencari kebenangan akhirat, yang sungguh-sungguh nak buat ibadat, jadikan ibadat sebagai bekalan untuk balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Imam Ali nak habaq mai? Annal jaha, sesungguhnya dikatakan jah, kemegahan itu, mahbubun, dicintai, disukai, fil qalbi, dalam hati. Dia bukan persoalan luaran, persoalan dalaman. Kita jadi masyhur tu tak salah. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, Allah nakkan dia masyhur. Ada satu hadis, tuan-tuan sekalian, agak panjang hadis tu, di mana Rasulullah SAW menceritakan, iza ahabba abdan da'a Jibril. Bila Allah Ta'ala kasihkan seorang hamba dia tu, Allah panggil Jibril. Si hamba Allah ni buat kerja kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan kerana dunia, bukan kerana kemegahan. Dia buat ibadat, dia berjuang, dia berjihad, dia mengajak, dia menuntut, dia buat ibadat semata-mata kerana Allah. Bila dia buat ibadat kerana Allah, Allah sayang kat dia. Bila Allah sayang kat dia, iza ahabba abdan da'a Jibril. Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku sayang kat si Polan ni. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ni dalam kitab, tuan-tuan sekalian, Afat ala Tariq karangan Syekh Nur, diterjemah oleh Dewan Ulama Fiqh Negeri Kedah. Tajuk dia Wabak Sepanjang Jalan. Tuan-tuan cari, ada hadis dia. Hadis tu panjang, saya tak hafal, tapi maksud dia saya ingat. Allah panggil Jibril, Jibril, aku sayang kat pokok ni. Hang sayang kat dia. Jibril pun sayang kat kita ni, tuan-tuan, kat orang tersebut. Lepas tu Jibril panggil semua penghuni langit. Wahai penghuni langit, Allah sayang kat si Polan ni, hampa kena sayang kat dia. Maka seluruh penghuni langit sayang kat kita. Kemuncaknya, tuan-tuan sekalian, kasih langit turun ke bumi. Orang bumi, tuan-tuan, timbul sayang pada si Polan tu. Bukan dia menuntut kasih orang, tetapi dia buat kerja kerana Allah. Kemuncaknya, orang dunia semua sayang kat dia. Bukan dia yang nak, Allah yang bagi. Tu tak apa. Sebab itu makna Syekh Abu Samad, Imam Ghazali sebut, yang kata jah ni mahbubun fil qalbi. Kita ni kasih kepada kemegahan, kita yang nak. Tapi kalau niat kita buat ibadat kerana Allah, orang sanjung kita, tu tak apa. Tapi yang masalahnya kita yang nak supaya orang sanjung kita, orang puji kita, orang angkat kita. Zaman lah ni tentang berebut-rebut nak jadi orang hebat. Tengok orang yang manusia ada, tak ada buat kerja kerana Allah Ta'ala tu, tak ada. Tu dia. Wala yasmahu bitarkihi, tidak dapatlah makna membuang penyakit ni. Yang kata cinta kepada masyhur, cinta kepada jah, cinta kepada kemegahan ini, illa siddiqun, melainkan orang-orang yang naik kepada satu makam namanya siddiqin, orang yang benar,
ibadatnya tu semata-mata kerana Allah. Disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa? Orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadat dia, perjuangan dia semata-mata kerana Allah. Dia gelar Siddiqun. Kalau orang tak sampai makam Siddiqun ni, payah dia nak betul-betul tuan-tuan menepih perasaan hati, cintakan jah, nakkan kemegahan. Memang itu perangai sifat manusia yang ada ramai macam tu. Walizalika, kerana demikian itulah kata Imam Ghazali, qila, dikata orang. Banyak orang kata akhiru ma yakhruju min ra'si siddiqin, yang paling akhir keluar daripada ra'sul siddiqin, daripada kepala orang siddiq. Dalam hati dia yang banyak ada penyakit, dia tanggai satu sifat madhumah tu. Dia buang satu. Yang paling akhir, apa yang keluar daripada kepala dia? Hubbur riyasa. Cintakan makna kata kemegahan. Cinta nak jadi kepala, nak jadi ketua. Ada orang tu, dia boleh korban duit ringgit, dia zuhud. Tapi bila jawatan dia hilang, tuan, dia mula pening. Dia mula pening. Dia pun tahu apa kan reti. Dia mula cakap-cakap menunjukkan dia sayang kepada jawatan dia tu. Bila kita sayang, bila hilang benda tu pada kita, kita akan meromot. Kalau benda yang kita tak sayang hilang, biasa. Duduk dalam jemaah, tuan-tuan, ada seperti tengok kawan-kawan, asalnya dia jadi YDP, yang di-Pertua PAS kawasan. Main mesyuarat agung, dia turun jawatan sebagai timbalan yang di-Pertua PAS kawasan. Timbalan jadi ketua, dia steady. Bukit Gantang, YDP jadi timbalan, timbalan jadi YDP, steady ya. Baru ni saya jumpa bekas YDP kawasan Bukit Gantang, dia main ziarah, saya sakit. Macam mana mesyuarat agung, Ustaz? Saya sibuk, Ustaz, saya bagi kat timbalan saya, biar dia ketua lah, saya timbalan dia pula. Kita dia tak nak masalah, dia boleh buat kerja. Kita boleh bercakap, tuan-tuan, cerita Khalid bin Walid yang dipecat jawatan Panglima Tentera. Cakap boleh lah. Bila jawatan hilang, dia bola gila, bola bising. Nak tahu tak tahu, dia kasihkan jawatan. Bila jawatan tu hilang pada dia, dia bising. Tu makna dia sayang tu. Kalau dia hilang, tak hilang, biasa je. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Imam Ghazali nak ajak kita buat ibadat dengan ikhlas. Tuan-tuan sebut saja apa-apa kelebihan-kelebihan yang disebut dalam hadis, semuanya dengan sebab ikhlas. Tuan-tuan, main menuntut ilmu ni, main mengaji. Nabi kata apa? Innal malaikata la tad'u ijnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, kerana redha dengan apa yang mereka buat. Tuan-tuan keluar daripada rumah nak main mengaji, malaikat kembang sayap, malaikat lindungi tuan-tuan. Tuan-tuan balik sekali lagi daripada masjid ni sampai ke rumah, malaikat kembang sayap lagi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ibarat duduk dalam taman-taman syurga. Nabi kata, wahai sahabat, kalau hampa jumpa kebun-kebun syurga di dunia ni, singgah. Apa kebun syurga ya Rasulullah? Majlis ilmu. Duduk majlis ilmu macam duduk dalam taman-taman syurga, kata Nabi. Besar pahala dia. Untuk pahala ni orang siapa? Orang yang ikhlas menuntut ilmu. Saya nak sampai kepada tuan-tuan satu khabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi kata apa? Man ja'al mautu,
Siapa yang mati? Wa yatlubul ilma, sedangkan dia sedang menuntut ilmu. Dia seorang ahlul ilmi. Dia mengaji, tiap-tiap malam dia mengaji. Dia main masjid, dia mengaji. Sentiasa menuntut ilmu. Tiba-tiba dia mati. Mati tak kira lah mati sakit ke, kemalangan ke, tak kisahlah. Niat dia menuntut ilmu untuk apa? Liyuhya bihil Islam. Tujuan dia mengaji kerana Allah, untuk menghidupkan agama Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, masyarakat dan negara dia. Tu tujuan dia mengaji. Mengaji untuk liyuhya bihil Islam, dengan tujuan nak menghidupkan agama Islam. Niat yang sahih, tujuan yang betul. Tiba-tiba dia mati. Apa balasan Allah untuk dia? Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antara dia dan antara nabi-nabi duduk dalam syurga, darajatan wahidah, derajat yang satu. Satu derajat dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Untuk siapa? Menuntut ilmu liyuhya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Bukan nak cari masyhur, nak dapat glamour, biar orang sanjung, biar orang puji. Kita nak orang sanjung, dapatlah sanjungan tu dapat. Tapi kita tak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul niat kita bagi elok. Rugi sangat tuan-tuan. Allah tak terima ibadat orang yang ibadat bukan kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas kita setiap kali semayang, sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Buat kerja kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah suruh kamu beribadat kepada Allah dalam hal ikhlas beragama. Syekh Ibn Atta sebut dalam kitab hikam dia, al-a'malu suwaratun qa'imatun wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, kata Ibn Atta illah. Al-a'malu, bermula amalan-amalan yang kamu kerjakan, sama ada kamu beribadat, kamu berjuang, berjihad, bersedekah. Ibadat yang kamu lakukan merupakan suwaratun qa'imatun, dia merupakan rupa yang berdiri. Kita semayang nampak rokok sujud, kita berjuang nampak ke hulu ke hilang, berceramah apa semua. Segala ibadat kita ni ibaratkan tubuh badan, jasad. Wa arwahuha, sedangkan ruh ibadat itu wujudul ikhlas fiha, wujudnya ikhlas. Bila kita ikhlas, ibadat kita baru hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaji bab ikhlas ni tuan-tuan, kena mengaji ilmu tasawuf. Ni ada satu ustaz Pulau Pinang ni kata, ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak. Apa punya bodoh? Hang nak mengaji ikhlas macam mana? Ada kitab yang mengajar tentang ikhlas, melainkan ilmu tasawuf. Nak kita nak ikhlas, kena buang riak. Kitab mana bicara bab riak? Habaq man. Ingat tuan-tuan, ilmu ada tiga. Ilmu yang paling penting, fardu ain. Usuluddin, fiqh, tasawuf. Dalil dia mengikut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Menceritakan, dia kata pada satu hari datang seorang laki-laki. Dia mai berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada bersama-sama Rasulullah, datang seorang laki-laki, hitam rambutnya, putih melepak bajunya. Nak kata dia ni orang tempatan, siapa pun tak kenal dia. Nak kata dia musafir, tak ada tanda-tanda musafir. Rambut dia elok, disikat elok, baju putih elok. Kami tak kenal dia. Rupa-rupa dia tu Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki.
Dia terus duduk di sebelah Nabi SAW. Dia kata kat Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Habaq kat aku iman tu apa? Nabi kata, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa rusuli wa..." Sampai habis hadis. Sadaqta, betul kau Muhammad. Kami pelik, dia tanya, dia kata betul. Lepas tu dia kata lagi, "Fa'birni anil Islam." Muhammad, habaq naik kat aku, apa itu Islam? Nabi kata, "Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat," sampai habis hadis. Islam mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Habaq kat aku tentang ihsan. Nabi kata, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Iman, Islam, ihsan. Apa maksud kamu beribadat seolah kamu melihat Allah? Tetap hati, pandang hati kepada Allah. Dinamakan ulama-ulama sufi sebagai musyahadah. Kalau kamu tak sampai makam musyahadah, ingat yang Allah melihat kamu. Itu makam muraqabah. Muraqabah dan musyahadah itulah namanya ihsan. Kata ulama, nak mengaji tentang iman, ilmunya nama ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Nak mengaji tentang Islam, ilmu fiqh. Nak mengaji tentang ihsan, ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mendidik dan mengajak kita apa itu ihsan, apa itu muraqabah, apa itu musyahadah, apa itu ikhlas dalam beribadat. Apakah yang menghalang ikhlas? Riya, ujub, takabur dan sebagainya. Di tuan kena berhati-hati. Buat Wahabi yang ni tuan cukup berani mencabar, menyerang para alim ulama, menyerang kitab-kitab lama-lama, hingga berani dia berkata kitab lama-lama, kitab dulu ni semua tak betul. Allahu Rabbi ya Karim. Kita alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, kita mesti yakin dengan ilmu orang tua kita, tok guru kita yang dulu-dulu. Ya. Jadi Imam Ghazali ingatkan kita, ketahui olehmu bahwasanya kemegahan itu dikasihi di dalam hati. Jadi bab jah, bab riya, semua ni tempat duduknya dalam hati. Jangan silap faham. Ada orang kata riya ni menunjuk-nunjuk, tunjuk. Jadi kita kena buat sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat terang-terang tapi hati kita ikhlas, tak dinamakan riya. Tuan-tuan bagi derma ni, tuan-tuan bagi terang-terang, orang pun nampak, tapi hati kita tuan buat kerana Allah, itu tak nama riya. Bukan semua amalan tuan-tuan sembunyi. Kenapa dipardukan sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat tuan-tuan, orang pakat nampak kita sembahyang Jumaat. Oh, riya tak boleh. Oh, tuan-tuan sembahyang Jumaat riya. Mampu macam tu. Sembahyang berjamaah, oh tak boleh pergi, nanti riya. Bukan macam tu. Bahkan disuruh tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan rumah sana, tuan-tuan mai kot ni, tuan-tuan balik kot ni, mai kot belakang, biar orang nampak tuan-tuan. Memang disuruh tunjuk. Masjid pun disuruh buat tempat orang lalu lalang. Jangan pergi buat masjid tu tengah-tengah laut, apa atas bukit, puncak bukit orang tak ada. Buat tempat orang ramai. Bukan soal tunjuk tak tunjuk, soal hati. Buat kerana Allah tak, buat kerana orang. Fudhal Ibn Iyad pernah berkata, meninggalkan amal kerana manusia, itulah riya. Mengerjakan amal kerana manusia, itu syirik. Yang dikatakan ikhlas, kamu mengerjakan ibadat semata-mata kerana Allah. Buat kerana Allah, bukan kerana orang. Buat kerana orang, tinggal pun kerana orang, tak boleh. Buat kerana Allah, tak buat pun kerana Allah. Balik Mekah, orang tanya pasal apa, tak pakai sorban. Aku orang tahu, aku tak pakai sorban kat siapa. Sat lagi orang kata aku riya lah.
Hari ada tu. Tak pakai serban kerana orang. Pakai serban biar orang kata, pakai serban ni baru balik Mekah. Itu syirik kami. Yang kata ikhlas, nak pakai ke tak pakai ke, bukan kerana orang, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda ni kita kena berbetul bagi elok, insya-Allah. Jadi kata Imam Ghazali, makna kata yang dikatakan, makna kata jah ni, suka akan kemegahan tu duduk dalam hati sanubari kita. Dan kita melibatkan diri dengan jamaah tuan-tuan, memanglah ada cawak, ada jawatan, peringkat kawasan, peringkat cawangan, peringkat dewan. Orang bagi amanah, tak apa, kita terima, tak ada masalah. Kita yang nak, kita yang lobby, kita yang kempen. Kempen pula puji diri kita, jatuhkan orang lain, itu tak boleh. Kalau orang semua nak angkat kita, kita terima, ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita yang nak, kita lobby, kita kempen, kita berjatuh orang, melekehkan kawan lain, sahabat-sahabat kita sendiri, kerana kita nak jawatan tu. Yang ni yang dikata jah ni. Orang lantik tak apa kan, orang tak nampak muka lain, nampak dia ni boleh ni, ilmu pada, warak pada, amanah pada, bagus ni, mari kita lantik dia. Kalau orang ramai dah lantik, terimalah. Nabi kata, kalau kita makna berebut nak jawatan tu kita dapat, Allah tak, setan 2 ekor, nasihat kita kiri dan kanan. Kita bergerak dengan nasihat syaitan. Tapi kalau kita tidak, tuan-tuan, tidak berlumba-lumba nak jawatan, tapi orang ramai, jamaah amanah pada kita, kita terima, Allah hantar 2 malaikat mai tolong nasihatkan kita. Sebab itu janganlah kita cinta kasih kepada jah dan jawatan. Buatlah kerja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, qala musannif rahimahullah ta'ala, dan kata lagi Imam Ghazali, tiada mudah meninggalkan akan dia itu. Nak tanggai buang, makna kata cintakan jah ni, hubbul jah ni, cintakan kemegahan itu, tidak boleh kita tinggalkan itu, melainkan orang yang sampai ia kepada martabat siddiqi. Orang yang siddiq, yang benar amal dia mata-mata kerana Allah, baru boleh tanggai pada hati dia nakkan jah dan ini. Kalau tak sampai makam siddiqin, maka ibadat dia tak benar lagi, tuan-tuan. Bukan lillahi ta'ala, tak ikhlas. Bila kita tak ikhlas, payah, tuan. Kita akan jadi hamba kepada apa yang kita kasih. Kalau kita kasih kepada dunia, kita jadi hamba dunia, pecacai dunia. Kita kasih kepada jawatan, jadi hamba pecacai jawatan. Kalau kita kasih pada harta, kita jadi hamba harta. Tapi kalau kita kasih kepada Allah, kita jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi kata Tuan Husin dalam kitabnya Qatrul Rahsia, untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, kita kena memerdekakan hati kita daripada kasih selain daripada Allah. Kita akan menjadi hamba, kata Syekh Ibn Athar, terhadap apa yang kita kasih. Kita kasih harta, hamba harta. Kasih pangkat, hamba pangkat. Kasih dunia, hamba dunia. Kasih Allah, kita jadi hamba Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Buatlah ibadat betul-betul kerana Allah. Rugi, tuan-tuan. Saya selalu nasihat anak murid saya di pondok, mari kita ikhlas buat ibadat. Bukan senang nak buat ibadat, tuan-tuan. Kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, ibadat kita tak ada nilai lah, tuan-tuan. Tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangkit tengah malam, mengerjakan ibadat, sembahyang tahajud 2 rakaat. Allah bangga dengan kita ni, hamba Allah yang bangkit mengerjakan sembahyang tahajud. Allah bangga. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, tengok hamba aku sanggup tinggal tempat tidur dia, bantai dia, selimut dia kerana aku. Allah puji kita di hadapan malaikat.
Tak cukupkah Allah puji kita hingga kita nak orang puji? Bodoh. Kita dah puas hati kita dengan pujian-pujian Allah Ta'ala terhadap kita. Hasbi Rabbi Jallallah ma bi qalbi ghairullah. Kita selalu kita sebut kan, cukuplah bagiku hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah bagiku keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati aku melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosongkan hati daripada cita-cita dan maksud selain daripada Allah Ta'ala. Ya Musa fariqli baitan li askuna fi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu supaya aku nak duduk. Bila kita kosong hati kita daripada Allah, baru kita dapat tuan-tuan beribadat semata-mata kerana Allah. Apa kita dapat? Kita beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Masya Allah, tuan. Allah letak kita di syurganya, tuan-tuan. Bukan setakat tu, nikmat terbesar Allah anugerah pada kita, dapat melihat wajah Allah di akhirat besok. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma izin nazirah. Ketika itu makna kata muka mereka berseri-seri, bercahaya, bersinar. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka, mereka memandang, dapat melihat wajah Allah. Bagi siapa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia, nak melihat wajah Allah di akhirat besok, jalan dia falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Buat ibadat kerana Allah, bukan kerana pangkat, pujian atau benda dunia. Jangan. Letakkan matlamat lillahi ta'ala. Tuan-tuan boleh bayang, kalau tokoh-tokoh politik tanah air kita dah merdeka, tuan-tuan, ya Allah, hampir 60 tahun. Kalau tokoh politik ni semua ikhlas buat kerja kerana Allah, nak menegakkan syariat Allah, nak bela orang Melayu. Orang Melayu tak jadi macam hari ni lah, tuan-tuan. Tak jadi macam hari ni. Tapi semua bergerak di bidang politik untuk kaya-kayakan diri. Tak kira apa jadi pada bangsanya. Akhirnya bangsa dia merempat di tanah air dia sendiri. Puncak tak ikhlas. Ni kita kaya, tuan-tuan. Ya Allah, hang kaya lah seorang dua. Ni rakyat ni, umat di belakang ni apa jadi? Inilah asli, tuan-tuan, apa yang manakala betapa tidak ikhlasnya buat kerja. Kalau ikhlas hebat kita, tuan-tuan, cukup hebat. Bangsa Melayu cukup dah hebat. Penting bagi elok balik, insya-Allah. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kita, makna kata nak capai martabat ni, nak buang penyakit-penyakit yang kata jah ni, cinta akan kemegahan ini, tidak akan tercapai melainkan kita sampai kepada martabat siddiqi, yang benar-benar kita benar niat kita beribadat betul-betul lillahi ta'ala. Lagi ada dengan niat-niat maksud yang lain, kita takkan boleh tanggalkan jah daripada diri kita. Rugilah, tuan-tuan. Balik jumpa Allah tak ada nilai di sisi Allah. Ibadat yang kita buat rugi sangat. Berjuang dah letih, kena tangkap, masuk penjara, kena ISA, gitu begini, anak bini susah. Tiba-tiba Allah tak nilai ibadat kita. Sebab Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah kata sesungguhnya Allah tak terima ibadat, Allah hanya menerima ibadat hamba-hambanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima ibadat hamba yang bertakwa, hamba yang ikhlas buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Sebab itu Imam Ghazali kata tiada mudah meninggalkan akan dia jah tu.
melainkan orang yang sampai ia pada martabat siddiqin, orang yang siddiq, yang benar niat kerana Allah Ta'ala, yang arifin, yang mengenal Allah Ta'ala. Dan dari kerana yang demikian itulah dikata orang, ada orang buat komen tentang jah ni, dia kata apa? Yang akhir sekali keluar daripada kepala orang yang sampai kepada martabat siddiqin, penyakit-penyakit rohani banyak tuan-tuan. Hasad, dengki, takabur, riya, apa lagi, sum'ah, macam-macam penyakit. Dia boleh keluar satu. Yang paling akhir keluar apa dia? Iaitulah makna kata kasih akan jadi penghulu orang. Sifat kasih kepada jadi penghulu, jadi ketua, jadi hubur riasa, cinta jadi ketua, kasih jadi ketua. Yang ni yang paling susah nak tanggai daripada orang yang siddiqin. Kalau orang siddiqin pun payah nak buang sifat ni, perangai ni, tambah kita orang awam lagi payah lah tuan-tuan. Orang yang hebat-hebat pun payah tuan-tuan, tambah kita. Sebab tu kita bermujahadah, minta doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buang penyakit cintakan jawatan. Ni kerana jawatan lah berkelahi sesama Islam, nak ajak bersatu, macam-macam alasannya. Gitulah, beginilah, itulah, inilah. Tuan-tuan cari punca dia, tuan-tuan akan jumpa nak jadi ketua. Kita bukan nak jadi ketua, kita nak Islam tertegak. Siapa ketua pun tak kisah. Kita nak Islam memimpin, bukan orang memimpin. Siapa pimpin pun tak apa, kita tak kisah, asalkan Islam tertegak di muka bumi Allah Ta'ala. Itu saja. Bukan orangnya, Islam tu kita nak. Kita cakap lama dah. Selagi Islam tak ditakbirkan tuan-tuan, kesorok kita. Tuan-tuan tanya kaki judi, orang Melayu ke orang bukan Melayu? Orang Islam yang paling banyak kaki judi. Kaki minum, orang Islam. Minum dan judi tuan-tuan merosakkan rumah tangga. Tuan-tuan bayang bila rumah tangga dia rosak, apa nasib anak-anak dia. Anak dia tak dapat pendidikan yang cukup, kewangan yang cukup, perhatian yang cukup, kerana bapa kaki judi, kaki minum. Apa jadi rumah tangga umat Islam? Rosak habis tuan-tuan. Lepas tu kita nak laksanakan kerja-kerja macam ni. Kita tak kira siapa merintah pun merintah bila, asalkan hang tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tegakkan Islam atas muka bumi Allah, kita tak kira siapa. Kita bukan cintakan jawatan, ambil gambar, apa buat sudah. Tok Guru Ni Aziz lama dia kata, kalau hampa laksanakan Islam, aku balik pondok, aku mengajar cukup, aku baca kitab, tak payah aku buat kerja-kerja ni. Kenapa? Kita dididik, bukan orang dia, Islam tu nak kita daulatkan muka bumi Allah. Bila hampa tak buat, kami kena buat. Negeri yang hampa merintah, hampa tak sudi nak mengharamkan awak judi. Kami merintah dengan kuasa yang ada pada kami laksanakan insya-Allah. Kalau hampa tak boleh buat, kami buat, tolong sokong. Sokong pun tak mau. Ini jadi payah dia. Dia boleh tengok orang kafir hina Islam. Saman kerajaan Kedah yang nak laksana hukum Allah boleh tengok saya. Itu saya pergi Kedah, dia kata hampa manggil, buat kain rentang besar-besar, gantung kat masjid. Kami jemaah masjid, apa bagi Taman Selasih, Kulim, menyokong penuh tindakan kerajaan negeri Kedah dalam hal arak dan juga dalam isu arak dan judi. Sana naik sini dia ada tengok, dia pening sikit. Jangan tengok menteri besar seorang-seorang buat kerja. Kita kena sokong atas dasar al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, mereka tolong-menolong antara satu sama lain. Mereka menegakkan ma'ruf dan mereka mencegah kemungkaran. Kalau kita ada cita-cita yang ikhlas, Islam cepat tertegak di muka bumi Allah. Tapi kalau kata kita diikat dengan hubur riasa, cinta jawatan, sampai bila lah kita jadi pecacai di tanah air kita sendiri. Ingat tu, mesti bebaskan diri kita
daripada belenggu oleh gilakan jawatan. Gila untuk gila ni, kita cuma cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sufi mengajar kita begitu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan kata lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali lagi dalam tajuk ni, i'lam annal asal jaha ya wattisyaru sayti wal ishtihar wa huwa mazmumun balil mahmudul khumul illa man syaharahu subhanahu linashri dinihi min ghairi takallufi talabi syahwati minhu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya asal kemegahan itu yaitu masyhur sebutan kepada orang banyak, dan masyhur kepujian kepada orang banyak, dan iaitu dicela oleh syarak. Tetapi dipuji oleh syarak itu iaitu khumul, yakni tersembunyi sebutannya, dan tiada masyhur kepujiannya itu kepada orang banyak, melainkan seorang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia memasyhurkan agamanya dan memasyhurkan akan ia akan ilmunya dan amalnya, dengan tiada ia bersusah-susah akan menuntut akan masyhur daripada dirinya, maka iaitu tiada dicela oleh syarak. Mari dengar Imam Ghazali nak sebut kepada kita tentang masalah masyhur ni. Apakah masyhur ni dicela oleh syarak? Dia nak abang masyhur yang dicela oleh syarak. Kalau kita tu nak cari masyhur, kita yang nak. Tapi kalau kita tak mau masyhur, kita tak nak cita-cita nak jadi masyhur, kita buat kerja kita. Dah buka pondok, panggil orang main mengaji, mengajar dengan ikhlas. Kemudian Allah masyhurkan kita. Kita mengajar jadi buah mulut orang ramai. Orang ni cerita sana, orang ni cerita sini. Macam tu buka pondok. Bukan murid dia, Tok Guru Haji Umar Langai. Dia duduk di Kedah. Bukan orang Kedah saja yang main mengaji kat dia. Orang Perak pi, Selangor pi, Johor pi, sampai luar negara, Patani pun main, Indonesia pun main. Allah nak angkat dia, bukan dia angkat sendiri. Allah nak masyhurkan dia, tak apa. Tuan-tuan tengok Tok Haji Umar meninggal dunia, mayat dia bukan ditanggung pasing-pasingnya. Di mana rumah dia pergi ke kubur tuan-tuan, ni pasingnya punya ramai manusia. Apakah dia tuntut masyhur? Dia tak tuntut. Tapi Allah memasyhurkan dia kerana dia bagi masyhur agama Allah. Dia mengajar dengan ikhlas, Allah angkat nama dia. Yang tu tak apa. Yang tak boleh ni kita ni tersondai. Teringin orang puji. Itu tak boleh lah itu. Yang tu yang tak bolehnya. I'lam, ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, anna asal jah, yang dikatakan asal jah tu, yang kata suka masyhur, suka dipuji, diangkat orang, apa dia? Huwantisyarus sayti, iaitu dia suka pada masyhur, disebut-sebut nama dia. Dia nak namanya disebut, dipuji, diagung. Wal ishtihar, dia suka jadi masyhur. Dia nak orang masyhurkan dia, orang puji dia, orang angkat dia, orang agung dia. Wa huwa mazmumun, perangai macam tu mazmum, dicela oleh syarak. Dia balil mahmudul khumul, bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mahmudun, kepujian itu yang tersembunyi. Itu dia. Tapi makna kata
yang dipuji oleh syarak tu iaitu kepujian yang tersembunyi. Dia tak mau orang puji dia. Balil mahmudul khumul, tetapi dia menyembunyikan hatinya daripada dipuji. Dia tak suka orang puji dia. Illa man syaharahu subhanahu, melainkan Allah angkat nama dia. Kalau dia nak dipuji, itu mazmun. Tetapi kalau dia diri dia tak ada niat nak orang puji dia, orang sanjung dia, tetapi Allah angkat nama dia. Itu dia. Pasal apa? Sebab kata musannif linasyari dinihi, iaitu makna kata dia memasyhurkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Dia mengajar, dia mengaji, dia bagi sumbangan RM2 untuk membela agama Allah. Min ghairi takallufi, makna kata daripada berkendak kepada makna kata pujian, talabi syuhrati minhu, dan dia tidak berkehendak untuk dipuji atau dimasyhurkan. Allah yang nak angkat nama dia, itu tak apa. Jadi kerja kita tuan-tuan, tak payahlah kita iklankan diri kita, kita cerita ke orang kebaikan kita, tak payah. Kita buat kerja kerana Allah, insya-Allah. Lah ni tuan-tuan tengok dalam kaedah kita berjuang pada hari ni, ada dua jenis manusia. Satu manusia, dia berjuang kerana Allah Ta'ala, buat kerja lillahi ta'ala. Memang peringkat awal tuan-tuan, orang akan celah dia, sebab orang tuan-tuan termengaruh dengan media terkini. Orang fitnah dia, kata kat dia macam-macam, dia buat tak tahu. Dia terus buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percayalah, satu hari tuan-tuan, manusia akan dapat melihat kebenaran itu terserlah di muka bumi Allah Ta'ala. Satu lagi manusia, dia bina kerja dia, bina persepsi. Melalui media yang ada hari ini, dia guna sebaik mungkin, dia bina persepsi, biar orang puji dia, hingga orang kagum dengan dia. Tapi tuan-tuan, ini bersifat sementara. Kalau kami menang, pukul 12 kami menang, malam tu angkat sumpah, esok pagi minyak turun. Amboi kami lagi. PPTN. Orang pun undi dia. Bila undi dia tuan-tuan, dapat kuasa, apa pun tak. Persepsi yang dia bina selama ni, supaya orang yakin dia boleh memerintah, persepsi tu runtuh sekaligus, ranak tu. Pilihan raya Melaka, apa jadi? Habis terus tuan-tuan. Kita bukan buat kerja macam tu. Kita persepsi ni tuan-tuan, dia main sendiri. Kita buat kerja kerana Allah. Kalau Allah nak angkat nama kita, akhirnya orang boleh menilai kerja buat kita. Orang boleh tengok dah. Pasti melahirkan tengok anak-anak yang cukup hebat. Tak percaya, tanya cikgu sekolah Negeri 1. Tuan-tuan ada pergi sekolah kebangsaan, tuan-tuan cari cikgu, tanya dia, macam mana budak-budak? Cikgu akan kata, yang mana keluar pasti alhamdulillah. Baca boleh, terus semayang pun tak payah nak rotan-rotan budak semayang, tak payah cikgu masuk penjara. Terus semayang senang, semayang baca Quran boleh, hormat cikgu. Hasil didikan pasti. Lah ni dah menjadi buah mulut tuan-tuan. Masya-Allah. Lepas ni naik security pula, tuan-tuan tengok. Jabatan aman. Tak payah sibuk-sibuk. Orang boleh tengok, berlaku je banjir, tanah runtuh, apa semua. Tuan-tuan boleh tengok unit aman, jabatan aman. Orang pelan-pelan akan terbina persepsi sendiri tuan-tuan. Saya nak buat contoh tiang dengan bayang. Tiang dengan bayang. Bila ada tiang, main bak matahari, dia akan bentuk bayang. Bayang terbentuk sendiri. Lah ni tuan-tuan tengok bayang bengkok. Bayang tu bengkok. Pasal apa bayang bengkok? Sebab tiang bengkok. Dia tak? Kalau tiang lurus, bayang lurus tak? Bayang kan lurus. Lah ni tuan-tuan dapati
bayang bengkok. Macam mana tuan-tuan nak perbetul bayang? Tuan-tuan nak buat macam mana? Nak bagi bayang tu dulu. Pakat satu ni di bawah, satu kampung ni, Batang Pauh ni, berbetul bayang yang lurus. Bayang yang bengkok, nak betul bagi lurus. Boleh tak? Tak boleh. Mampu tak boleh. Cara dia berbetul tiang. Tidak. Bila tiang tegak, lurus, bayang lurus dah. Bila kita buat kerja betul, dengan sendirinya terbina persepsi yang elok. Percayalah tuan-tuan. Kalau kita bengkok, hang tak usah buat macam mana lah. Masyarakat akan melihat kita bengkok, kita tak betul. Sebab itu kata pepatah Arab, la tastaqimu zillu wal udu a'waj. Tidak akan lurus bayang kalau tiangnya bengkok. Tiang bengkok, mampu bayang takkan lurus. Kerja kita bukan perbetul bayang, perbetul tiang. Tak apalah, kritiklah apa kami terima, kami akan berbetul sikap kami. Kita diajak, dididik, terima kritikan orang sebagai satu nasihat. Tak apa, katalah apa pun. Kami akan perbaiki pelan-pelan, insya-Allah. Kami akan perbetulkan diri kami, kerana akhirnya kami yakin satu hari nanti manusia akan menerima perjuangan kita yang betul dan lurus ini. Percayalah tuan-tuan. Ini harapan kita, kita bersama. Tak payah kita sibuk nak angkat nama kita. Tak payahlah tuan-tuan. Kita buat kerja bagi elok sudah. Inilah kita bawa satu konsep budaya politik matang dan sejahtera. Kita buat dengan betul, insya-Allah. Lepas itu tuan-tuan boleh tengok wakil-wakil rakyat kita, aduan ahli parlimen kita yang diberi tanggungjawab hingga jadi menteri. Tuan-tuan boleh tengok kerja dia dibuat macam mana. Memang cukup jaya, cukup elok sekali, insya-Allah. Jadi esko ke, jadi apa ke, kita bawa Islam ke dalam pentadbiran kerajaan, insya-Allah. Mudah-mudahan terbuka pintu hati manusia untuk memilih kita dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Kita pun nak guna kemenangan itu bukan untuk diri kita, untuk mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, tanggungjawab kita bersama. Pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minin ala khital in yakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkan makna semangat umat Islam untuk berperang. Jadi kita belah raya nak dekat dia ni, maka kita hendaklah sentiasa memperingatkan sahabat-sahabat kita agar bangkit bekerja untuk bantu perjuangan ini. Mudah-mudahan Islam menang di tanah air kita, insya-Allah. Allah kata in yakum minkum ishruna sabirun. Kalau ada kalangan kamu 20 orang yang sabar, yang libu mi'atain, kamu boleh kalahkan 200 musuh. Ada 20 orang sabar, buat kerja dengan baik, buat kerja dengan betul, bersungguh-sungguh, kamu mampu mengalahkan 20 orang musuh. Wa yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau kamu ada 100 orang yang sabar, kamu boleh mengalahkan 1000 musuh. Mana seorang boleh kalah 100 orang, seorang boleh kalah 10, 20 kalah 100. Makna seorang boleh kalah 10 orang. Dalam konteks pilihan raya, kalau kita tuan-tuan ada sikit keinsafan, tanggungjawab bersama, insya-Allah berdoa pada Allah, seorang kita boleh tarik paling kurang 10 penghuni untuk undi kita. Gerak kerja ni kena buat pada law. Kita mula mencari tuan-tuan sasaran dakwah kita. Pengundi-pengundi yang akan mengundi dalam parlimen Batang Pauh ni, mula kenal pada law. Tanamkan azam kita nak tarik dia supaya dia mengundi kita pilihan raya yang akan datang. Mula dekati pada sekarang. Kenal diri dengan dia, sembang baik-baik, pujuk dia, cerita elok-elok. Kalau boleh kita jamu dia makan sikit. Kemudian kalau dia susah kita bantu. Bermula pada sekarang, bukan saat-saat terakhir. Sekarang kena bermula. In yakum minkum ishruna sabirun
yang libu mi'atain. Kalau kamu ada 20 orang yang sabar, boleh kalah 200 orang. Kamu boleh tarik pengundi 200 orang. In yakum minkum mi'atun. Kalau kamu ada 100 orang, yang libu alfan allazina kafaru, kamu boleh tarik 1000 orang. 100 tarik 1000, 20 tarik 200, seorang tarik 10 orang. Tak boleh seorang tarik 10 orang. Kita, isteri kita, anak kita nombor 1, nombor 2 dah boleh mengundi. Pak mentua kita, mak mentua kita, ipak lamai kita, besan kita, tak boleh. Ni bini pun tak boleh tarik. Kacau. Dia punya takbir, bendera naik betul, tu dia. Bini dia duduk belah sana. Alamak, sikit punya kaplah tu ada. Pasal waktu mengundi, bini duduk pondok pandai lain dah. Ini tak jadi kerja. Dia pernah mula, lah kita buat kerja tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Tabung mula bergerak. Tabung pilihan raya. Di rumah kita mesti ada satu tabung. Tabung pilihan raya ke-15. Tahu dalam tu sehari RM1. Takkan RM1 tak boleh. Balik market RM1. Sebulan kita ada RM30. Kalau pilihan raya 3 bulan lagi, kita ada 100 untuk bagi sumbangan kepada PAS kawasan. Seorang 100. Ada 1000, banyak lah. 100,000. Itu dia. Jadi kita kena buat kerja daripada Allah. Niat kerana Allah. Tanggungjawab aku di hadapan Allah besok, aku bagi sumbangan untuk kemenangan Islam. Itu kata ikhlas. Orang tak kenal kita siapa. Kita bukan ada jawatan dalam hati, tapi Allah tahu apa yang ada di hati kita. Buat kerja semata-mata lillahi ta'ala. Malam ni derah dia cakap kemarin tak boleh derah. Bila cakap derah, takut ada. Kemalangan tuan-tuan, saya lena balik pada kulim. Sedak-sedak tuan, orang kumpul ramai. Pakai suluh saya. Saya tahu tak lagi ambulans meh. Dia tanya apa pasal? Langgar lori. Polis kata nasib baik ustaz. Lori yang langgar tu, lori air. Kan lori air dia sampai ke bawah kan. Kalau trailer masuk berperut trailer tu habis. Allah, tuan-tuan, Allah bagi banyak umur lagi. Kan? Dada duk sakit lagi ni, tapi tak banyak lah, sikit-sikit lah. Alhamdulillah, boleh lagi buat kerja. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahawasanya asal kemegahan itu iaitu masyhur sebutan kepada orang banyak. Jadi kita nak masyhur, orang sebut kita. Kita nak orang sebut tak apa. Dia nak sebut kita tu soal dia. Yang tak boleh kita yang nak ni. Yang ni yang tak boleh. Dan masyhur kepujian kepada orang banyak. Orang banyak puji kita. Itu kita nak. Dan iaitu dicela oleh syarak. Ini mazmumah. Jangan ada benda yang macam ni. Syarak cela. Syarak tak suka. Tuhan tak suka. Kita banggakan diri nak jadi masyhur. Tetapi dipuji oleh syarak itu iaitu khumul, yakni tersembunyi. Syarak puji. Kita tak ada nak jadi masyhur, hati kita sikit pun tak ada. Tapi Allah nak masyhurkan kita. Nak buat macam mana? Kita mengajak diri, mengajak pada Allah. Lepas tu yang mereka ni duk rakam. Buka-buka ada orang lain pula duk dengar. Kemungkinan ada orang yang berminat ilmu tasawuf. Oh, dia kata macam ni jelas, faham ni. Bukan kita nak dia puji kita, tapi dia puji kita. Nak buat lagu mana? Jangan kata, "Hoi, jangan puji aku, hoi." Mana boleh lagu tu? Takkan suruh dia maki kita. Jangan puji. Oh, maki boleh lah. Begitu? Tak ada. Orang nak puji itu dia punya pasal. Kita yang nak dipuji itu yang tak boleh. Itu panggil khumul, tersembunyi. Hati dia tak ingin dipuji, tapi orang puji dia. Dan tiada masyhur kepujian itu kepada orang banyak. Dia tak mau jadi masyhur, tapi Allah nak angkat dia jadi masyhur. Itu tak apa. Melainkan seseorang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak dia jadi masyhur. Nak buat macam mana?
Tuan-tuan pergi lah pondok-pondok tengok Tok Guru, warak betul. Tapi Allah nak angkat nama dia. Ya, hebat dia di sisi makhluk. Itu dia. Jadi Allah masyhurkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia memasyhurkan agamanya. Kita berjuang memasyhurkan agama Allah. Maka orang makna kata angkat nama kita. Allah angkat nama kita. Tak apa. Dia tak ada masalah. Dan memasyhurkan ilmu dia, ilmu Allah. Kita baca Quran, baca hadis, baca ilmu, cerita ke orang agar orang mentauhidkan Allah, beribadat kepada Allah. Kalau kita nak masyhurkan agama Allah, Allah angkat nama kita. Itu tak apa. Begitu juga dan amalnya. Dia amalan dia lillahi ta'ala, Allah angkat nama dia. Dengan tiada ia bersusah-susah akan menyebut, akan masyhur daripada diri dia. Dia pun tak agungkan diri dia. Tak kita dengar lah dalam kuliah tu dia puji diri dia, tak ada. Angkat nama dia, tak ada. Dia pun tak ada nak berjatuh ustaz ni, ulama ni, dia pun tak mau berjatuhkan siapa-siapa. Dia cuma menyampaikan apa yang Allah suruh sampai. Oleh kerana dia mengangkat nama Allah, mengangkat agama Allah, maka Allah angkat nama dia. Tu tak apa, dipuji oleh syarak. Macam tu dipuji oleh syarak. Maka iaitu tiada dicela oleh syarak, kata Imam Ghazali. Bila kita buat ibadat kerana Allah, Allah angkat nama kita, kita masyhur, kerana dimasyhurkan oleh Allah, kita pula tak berusaha payah nak angkat nama kita, itu makna kata tak dicela oleh syarak, bahkan dipuji oleh syarak. Kesimpulannya, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita buat ibadat betul-betul kerana Allah. Jangan ada matlamat yang lain. Tok Guru saya kata dah, kalau kita buat ibadat kerana dunia, dunia lari daripada kita, tuan-tuan. Kalau kita buat kerana Allah, dunia hambat kita, tuan-tuan. Tok Guru saya kata, Tok Haji In kata, dunia macam lembu liak. Lembu liak ni kita hambat dia, dia lari tercacar ekor. Dia lari naik atas bukit jenuh hambat. Tapi kita buat tak peduli kat dia, dia jilat bungkuk kita. Tok Guru saya kata, betul kan? Lembu ni hampir hambat dia lari. Kita buat tak tahu dia soleh punggung kita pula. Jadi dunia betul lah, tuan-tuan. Saya tengok ramai dah manusia yang hambat dunia tak dapat apa-apa. Yang tak peduli sangat dengan dunia ni, Allah Ta'ala perintahkan dunia jadi hamba kita. Kalau kita beribadat kerana dunia, Allah perintahkan dunia supaya menghambakan diri kita. Tetapi kalau kita buat kerja kerana Allah, Allah perintah dunia jadi hamba kat kita pula. Jadi marilah kita buat ibadat dengan penuh keikhlasan, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup ni, tuan-tuan, macam biasalah ada barang jualan belakang tu. Cuma malam ni ada produk baru saya bawa. Bukanlah produk tu makna orang buat. Dia satu jenis tumbuhan yang tumbuh di negeri Timur Tengah tu lah. Namanya sana. Orang sebut teh sana. Dia pun buat teh. Daun tu buat teh. Dia ni tuan-tuan bertindak sebagai ditok. Ditok dah lah. Kita perut kita macam-macam. Berak tarik kerai. Berak susah, sembelih. Kita minum dia, insya-Allah, tuan-tuan. Perut kita nak berak senang, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Cara buat dia, tuan-tuan, mudah saja. Ada satu balang tu tadi RM15. Tuan-tuan ambil dah 2 sudu. Tuan-tuan hubui, ceret lebih besar tu, buah ayam, jerang takkan mendidih. Lebih kurang 10 minit, 15 minit. Dia keluar warna macam teh. Tutup api. Dia sejuk sikit, apa minum. Kita boleh rancang. Kalau tuan-tuan nak berak pagi, tuan-tuan sebelum tidur minum dia. Pagi besok bangkit-bangkit pagi, tuan-tuan buang air dengan mudah. Kalau nak berak siang, tuan-tuan minum lepas pagi. Pagi-pagi lepas subuh tu minum. Sekali lagi pukul 4-5 lagi, dia berak dengan mudah. Tu je. Kita boleh rancang sendiri, tuan, insya-Allah. Tapi dia sana ni banyak digunakan oleh orang perempuan. Orang wanita-wanita ni dia nak kuruskan badan dia, dia minum sana. Tapi jangan buah banyak. Buah banyak lagi kurus-kurus marah. Pada ejas lah kan. Pada ejas. Tapi bagi kita orang lelaki, kita guna untuk cuci perut. Perut kita, tuan-tuan, dia berminyak, berlemak, menyebabkan kita makan ubat pun tak jalan.
Tengok orang ni makan, aku makan hak betul saudak tak jalan pasal apa? Makan tu tak jalan pasal perut dia berlapis dengan minyak, lemak dan sebagainya. Kita makan sana ni, dia cuci perut kita, maka kita makan makanan berzat, makan ubat, insya-Allah bertindak dengan cepat insya-Allah. Dia harga dia satu botol tu kita jual RM15. Jadi keuntungan ni untuk pondok lah insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya ucap banyak terima kasih lah tuan-tuan. Saya pun tak kenal. Sejak saya accident ni ramai bukan main ziarah. Tadi ni pun siang tadi nun ARC daripada Bukit Mertajam dan juga membalik pula mai 30 biji motor mai. Kemarin muslimat daripada Taman Selasih dan Taman Angsana daripada Kulim. Hari-hari ada saja orang ziarah. Ustaz tak senit pun main ziarah, PJ ziarah, ramai pakat main ziarah. Alhamdulillah hari ni jadi badan rasa sihat sikit, boleh mengajar dah. Cakap pun boleh deras dah. Semalam cakap pelan tu tuan, deras sakit dah. Yang paling teruk masa nak bersin. Allah, kalau nak bersin kena tahan. Tepi saya tu bila ayak ada. Nak bersin minum ayak. Bila engkau ni basah, boleh lepas pelan-pelan. Kalau lepas pun habis, tuan ya tak. Alhamdulillah, Allah angkat penyakit ni sikit-sikit. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Saya terbayang tuan-tuan, fikir 2 kali dah kena ni. Kali pertama tuan-tuan, saya kena stroke. Bila pi ke wad, doktor buat pi CT scan, keluar tuan-tuan, tunjuk film kat saya, kepala saya ada pendarahan. Kawan-kawan saya banyak mati tuan-tuan bila ada pendarahan kepala. Tapi saya dengan izin Allah, doktor kata terterai makan ubat dulu, cayak darah. Makan ubat, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi macam lah ada ni. Kalau lah Tuhan matikan masa tu, Masya Allah. Ni Tuhan bagi nikmat, panjang lagi umur. Orang insiden tuan-tuan, ada semua orang tengah lena. Berlaku kemalangan jalan raya, berlaku, dia mati serta-merta. Saya sedap-sedap tengok orang ramai suluh. Ada apa-apa, cedera apa-apa, tak lagi ambulans pula mai. Naik ambulans pergi hospital. Scan-scan, alhamdulillah tak ada apa-apa, tak ada kata-kata apa, tak ada. Tuhan bagi sekali lagi peringatan untuk buat persiapan. Mana kita dah ada di penghujung usia. Jadi kita kenalah gunakan nikmat ujung usia ni semaksimal mungkin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya duk fikir takdirlah kemalangan itu berlaku sedap-sedap. Kita tak ada arah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalailah oleh harta benda dan anak pinak hingga masuk dalam kubur. Sedap-sedap kita berada dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan kena waspada. Kena ambil perhatian. Hari-hari kena ingat, jangan lupa Tuhan. Pastikan kita dalam keadaan yang elok. Nak berjalan mana tempat yang makruf. Jangan pi tempat mungkar. Takut kita berlaku kemangan raya, jalan raya, nak pi tempat mungkar atau balik pada tempat mungkar. Kalau berlaku kemangan, kita pi mengajar, kita pi mengaji, balik mengajak, balik mengaji. Pi cari rezeki untuk anak isteri dan itu dan ini kebaikan. Alhamdulillah. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buat kerja yang tak elok-elok. Itu saya pesan diri saya, tuan-tuan, nak bergerak ke mana pun, pastikan kita dalam keadaan taat kepada Allah. Jangan buat maksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hassin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin.
Takbir.